Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. InsyaAllah kita sambung topik yang terakhir bagi minggu ini, iaitu berkaitan dengan etika pelancongan menurut perspektif Islam. Okay. Dalam tajuk etika pelancongan ni, kita akan tengok etika pelancong, etika pemandu pelancong dan juga etika pengusaha industri pelancongan. Maknanya ada 3 kategori lah. Untuk permulaan, kita kena faham apa yang dimaksudkan dengan etika. Okay, etika ni kalau menurut Kamus Dewan Bahasa, maknanya dari sudut bahasanya, etika adalah prinsip moral ataupun akhlak ataupun nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu lah, ataupun menjadi pegangan sesuatu kumpulan. Okay? Dia adalah prinsip moral ataupun akhlak. Tapi dalam Islam, etika ni boleh didefinisikan sebagai adab. Adab ataupun akhlak yang perlu kita pelihara dan jaga. Sebab adab yang terjaga, adab yang terpelihara menggambarkan keindahan dan kemurnian agama Islam lah, terutamanya pandangan orang bukan Islam terhadap agama Islam. Ia berkait kepada adab. Okay? Jadi etika pelancongan ni boleh dilihat sebagai satu garis panduan ataupun peraturan yang perlu dipatuhi oleh sesiapa sahaja yang terlibat dalam industri, seperti pelancong itu sendiri ke, pemandu pelancong ke, pengusaha industri pelancongan ke. Makna kata sesiapa sahaja yang berkait, yang terlibat dengan pelancongan, maka ianya perlu patuh kepada etika, iaitu garis panduan yang digariskan lah. Jadi pelancongan, sebagaimana yang telah kita bincang semalam, pelancongan ni termasuk dalam kategori ibadah dan mendapat balasan pahala di sisi Allah selagi mana ianya tidak melanggar batas-batas yang ditetapkan oleh syarak. Okay? Namun begitu, maknanya selagi mana ianya berada pada landasan agama Islam, maka pelancongan itu dikira sebagai ibadah. Okay? Etika pelancongan dalam Al-Quran dan Hadis. Ada beberapa ayat Al-Quran dan Hadis yang menyentuh tentang etika pelancongan. Misalnya dalam surah Al-Isra ayat yang ke-37, yang mana dalam surah ini Allah melarang kita untuk bersikap sombong dan angkuh ketika berjalan ataupun mengembara di bumi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan berlagak sombong, kerana sesungguhnya engkau tidak dapat menembus bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung ganang. Makna kata kalau kita mengembara, kita berjalan pergi tempat orang, pergi tengok tempat orang, janganlah kita ni mendongak ke langit sangat. Tidak boleh bersifat sombong dan angkuh, sebab setinggi mana pun kita mendongak ke atas, adakah kita berupaya menembusi bumi? Adakah kita berupaya menyamai setinggi gunung ganang? Tidak. Jadi tak perlulah untuk bersikap sombong dan angkuh ketika mengembara di bumi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dalam hadis baginda Nabi SAW, semasa keluar mengembara, umat Islam digalakkan untuk melantik seorang ketua, yang mana ketua inilah yang akan memimpin kumpulan pengembaraan tersebut. Okay? Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad hasan yang bermaksud dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Mereka berdua berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila keluar 3 orang dalam permusafiran, dalam safar, maka hendaklah mereka menunjuk 1 orang menjadi amir, iaitu menjadi ketua. Okay? Tak bolehlah tak ada ketua, kena ada ketua, supaya perjalanan ataupun permusafiran tersebut tidaklah kata tanpa arah tuju, tanpa pemimpin. Okay?
Jadi antara etika ataupun adab yang boleh diamalkan sebagai seorang pelancong ada macam-macam lah. Ni antaranya lah, sebagai pelancong Islam ataupun pengembara Muslim, kita tidak dapat lari daripada tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Maknanya ke mana pun kita pergi, apa yang kita bawa, apa yang kita junjung, apa yang kita pikul adalah sebagai title seorang Muslim. Bila sebut sebagai seorang Muslim, maka kita wajib menunaikan apa-apa yang difardukan ke atas kita lah. Yang pertama, memastikan perjalanan kita ini adalah tujuan ataupun niatnya untuk mendapat redha Allah lah, dengan tujuan yang diredai oleh Allah. Okay? Kena jaga adab, jaga tata susila dalam perjalanan, jaga tutur kata, tingkah laku dan sebagainya lah. Kemudian sepanjang perjalanan kita digalakkan untuk memerhati, menikmati keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perhati gunung ganang, kita perhati pokok-pokok, tumbuhan yang berbagai warna, bentuk, saiz, okey? Semua itu menggambarkan tentang kebesaran Allah Taala. Jadi kita sebagai umat Islam kena sentiasa bersyukur dan menghargai setiap nikmat yang dikurniakan Allah Taala. Kemudian sentiasa semasa menjalani aktiviti pelancongan seperti yang telah dirancang, kita kena laksanakan ibadah wajib dahulu. Okey, kalau tengah bermain, tengah diving contohnya, tengah hiking, apa-apa pun aktiviti pelancongan yang dirancang, kena utamakan dulu ibadah yang telah difardukan lah, terutamanya solat 5 waktu, solat fardu 5 waktu. Kalau dalam pemusafiran yang tak melebihi 3 hari, kita boleh jamak dan qasar. Apa pun kita kena utamakan yang difardukan. Okey. Kemudian umat Islam juga dituntut untuk menjaga hubungan sesama manusia. Tadi hubungan dengan Allah lah, menjaga hubungan dengan Allah sebagai pelancong. Yang kedua ni hubungan sesama manusia sebagai pelancong. Kena menghormati, kena sopan santun dalam melaksanakan aktiviti pelancongan lah. Tunjuk akhlak yang terpuji, tunjuk akhlak yang baik. Okay, tak boleh lah nak tunjuk kita ni, orang panggil apa kalau istilah Belah Pantai Timur ni, tunjuk kedebe. Tak boleh lah. Tunjuk kita ni lemah lembut, sopan santun, okay? Menghormati budaya dan adat masyarakat setempat. Yang ni memang sangat penting, okay? Bagi menjaga nama baik sebagai duta-duta kecil Islam lah. Kalau kita pergi setengah negara, adat dan budaya mereka berbeza. Tak usah kata pergi ke negara lah, sesama negeri dalam Malaysia ni pun mempunyai adat dan budaya yang berbeza mengikut amalan masyarakat setempat. Kalau kita dari Pantai Timur pergi ke Pantai Barat, kita kena ikutlah kesesuaian adat dan masyarakat setempat. Kalau orang Pantai Barat datang ke negeri Pantai Timur, ikut dan hormati. Kalau tak boleh nak ikut, hormati budaya dan adat masyarakat setempat tu lah. Okey, tak boleh lah nak kata kenapa gitu, kenapa gini, saya tak macam tu, saya tak macam ni. Tak, itu adalah adat dan budaya masyarakat setempat, selagi mana ianya tidak melanggar batas-batas syarak. Okey, dari aspek pergaulan, ada had batasan aurat dan pergaulan antara lelaki dan perempuan lah. Tak boleh bebas bercampur gaul antara lelaki dan perempuan, bebas batasan aurat dan sebagainya. Ini bagi menjaga kemurnian sesebuah pelancongan supaya tidak mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhir sekali, penampilan umat Islam sebagai pelancong juga kena titik beratkan, kena bersih, kemas, okay? Sesuai dengan ajaran Islam yang mementingkan kebersihan dan kecantikan. Innallaha jamilu yuhibbul jamal. Okay, Allah itu sukakan kepada kecantikan. An-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Jadi kena jagalah kalau dah berkelah di tepi pantai ke, di tempat air terjun ke, sampah yang dibawa tu bawa balik, jangan tinggal kat situ. Pampers anak tu bungkus elok-elok, bawa balik, carilah tu sampah. Okay, itu semua menunjukkan sebagai bukti kepada Islam ni sebuah agama yang mementingkan kebersihan dan juga kekemasan. Selain etika dan adab, etika sebagai pelancong
hubungan dengan Allah, hubungan sesama manusia. Etika seorang pelancong juga ada terhadap alam sekitar. Okey. Dalam melakukan aktiviti pelancongan, seseorang pelancong hendaklah menjaga kebersihan alam sekitar. Yang saya sebut tadilah, jangan buang sampah merata-rata, jangan membuatkan kerosakan dan kekotoran. Ni pondok yang bersih dan elok untuk disediakan untuk berehat dah kotor. Okey. Naik atas pondok dengan kasut, itu tidak tidak menjagalah hubungan dengan alam sekitar. Alam sekitar yang tercemar hanya bukan sahaja buruk pada pandangan mata, malah boleh mengundang penyakit lah, seperti penyakit kencing tikus dan sebagainya lah. Kalau bekas-bekas air yang tak dibuang dengan sempurna, boleh menyebabkan ada air bertakung, kemudian nyamuk Aedes membiak. Okay, itu semua mengundang malapetaka dan bahaya. Sebagai seorang pelancong Muslim, kita ditegah sama sekali untuk merosakkan tanaman dan tumbuhan yang hidup subur lah. Tak boleh saja nak petik bunga lah, nak patahkan pokok tu, patahkan pokok ni. Okay? Dilarang membunuh ataupun mencederakan haiwan tanpa sebab, kerana itu merupakan satu perbuatan yang zalim lah. Itu semua adalah adab-adab ataupun etika seorang pelancong Muslim terhadap alam sekitar. Okay, bagaimana pula etika pemandu pelancong? Okay, pemandu pelancong kena berdisiplin, kena amanah. Yang paling penting kena boleh dipercayai, kena trusted. Okay? Pemandu pelancong kena berdisiplin. Okay? Kena sentiasa menepati masa dalam semua aktiviti sebagaimana yang telah dirancang. Kena amanah, kena bertanggungjawab dengan semua pelanggan dan memastikan pelanggan berpuas hati dan sentiasa berasa dalam keadaan selamat sepanjang perjalanan dengan pemandu pelancong ini. Kemudian pemandu pelancong kena trusted person, kena boleh dipercayai. Tidak melakukan perkara yang menyalahi undang-undang dan juga hukum-hukum syarak lah. Kena jagalah etika dan tata tertib pemandu pelancong. Okay? Pemandu pelancong adalah orang yang memberikan perkhidmatan kepada pelancong dengan memandu mereka ketika melancong dan memperolehi upah hasil daripada pekerjaannya itu. Okay? Sebab pemandu pelancong ni dibayar, maka kenalah menjaga etika sebagai pemandu pelancong selaras dengan apa yang digariskan oleh Islam lah. Dan akhir sekali, etika pengusaha industri pelancongan. Okay, pengusaha industri pelancongan perlu menyediakan sumber yang halal dan baik. Okay, kalau dia ada restoran, kena sediakan makanan yang halal dan bersih dan baik. Kemudian kena menjalankan perniagaan dengan sumber yang halal dan baik juga. Okay, pengusaha industri pelancongan seperti resort, hotel, inap desa dan sebagainya kena sediakan kemudahan yang menepati ciri-ciri Islami. Misalnya tanda arah kiblat, kelengkapan solat, jadual waktu solat, tempat solat yang selesa. Kalau ada tempat rekreasi seperti gym dan kolam renang, ada tempat pengasingan lah antara kegunaan lelaki dan perempuan. Okay. Kemudian menyediakan kemudahan yang selamat dan selesa. Okay. Pekerja yang mesra menutup aurat, sistem keselamatan yang berfungsi, ada fire extinguisher, ada pelan kebakaran kalau berlaku kecemasan nak berkumpul kat mana, ada nombor-nombor telefon yang mudah untuk dihubungi sekiranya berlaku kecemasan. Apa lagi? Okay. Banyak apa-apa sahajalah yang ada. Perlu sediakan kemudahan yang selamat dan selesa untuk kegunaan pelancong, untuk rujukan dan kegunaan pelancong. So, itu sahajalah untuk S2 kita pada minggu ini berkaitan dengan etika yang berkaitan dengan industri pelancongan, yang terdiri daripada etika pelancong, etika pemandu pelancong dan etika pengusaha industri pelancongan. Yang mana etika pelancong itu ada 3, iaitu etikanya terhadap Allah, terhadap sesama manusia dan juga terhadap alam sekitar. Okay? Untuk itu nanti kamu perlu lengkapkan sedikit tugasan. Perlu disiapkan pada waktu inilah. Okay, ada masa lagi ni, boleh sambung lengkapkan sedikit tugasan yang ada dalam Google Form sebagai bukti kehadiran S2 lecture pada kali ini. Okay? Untuk itu sekian sahaja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.